Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetusan barakah buat koordinator bicara, Sof Kehakiman Intelektual Berkarisma, Peraja Neraca Keadilan, Div Kehormat yang dihormati, seterusnya generasi bijak pandai sekalian, selamat bertemu dan sambutlah salam satu Malaysia daripada saya. Petik kata-kata Malik Noor bekas jago Bina Badan Malaysia. Sikap indah tak indah dalam kalangan masyarakat merupakan penyumbang kepada kemudaratan kesihatan mereka. Lantas, ayolah kita sama-sama memikirkan cara bagi mengamalkan dan mengekalkan gaya hidup sihat. Sidang penonton penuh santun. Demikianlah kata-kata pembuka bicara pengiring mauduk pilihan hati pada hari ini, gaya hidup sihat. Sebelum kita berlayar jauh ke dalam lautan kata-kata, izinkan saya menebarkan layar definisi. Secara amnya, gaya hidup sihat ialah amalan gaya hidup yang mengamalkan amalan kesihatan dan pencegahan jangkitan penyakit. Bagi mengupas dan mengulas persoalan, 3 cetusan idea saya unjurkan. Fokus pertama, senaman yang berkesan dan berterusan. Tahukah anda bahawa basikal merupakan lambang kekayaan negara China? Walhal mereka merupakan sebuah negara pengeluar kenderaan, mereka hanya menggunakan basikal. Ya, basikal menjadi tren terkini orang-orang kaya baru di China. Banyak orang kaya di China cuba mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sedar akan kesihatan. Peningkatan penjualan basikal meningkat sebanyak 10% pada setiap tahun. Basikal yang digunakan bukan calang-calang basikal, malah harga lebih mahal daripada sebuah kereta. Akui salah seorang direktur kreatif dari sebuah perusahaan keuangan di China, Yu Yikun. Beliau memiliki sebuah basikal berharga $16,000 dan merupakan buatan tangan khusus oleh Alex Moulton. Permintaan terhadap barang mewah seperti kereta sudah meningkat pada tahap maksimum. Orang kaya Cina cuba beralih menggunakan basikal kelas premium bagi menunjukkan gaya hidup unik dan gaya hidup yang sihat. Demikianlah kata-kata General Manager Arbite Network, Zhou Xiangno. Beralih kepada fokus kedua. Adakah ia satu mitos bahawa mandi pada waktu malam boleh mendatangkan kemudaratan pada kesihatan? Ramai rakyat Malaysia pada hari ini mengatakan bahawa mandi pada waktu malam boleh mendatangkan pelbagai penyakit kronik. Tetapi, menurut Dr. Agnes Tan, doktor di sebuah hospital swasta, kajian telah menunjukkan bahawa mandi bukan sahaja boleh menghilangkan kotoran pada badan, malah menghilangkan stres di samping menjamin kesihatan yang lebih baik. Mandi memainkan peran penting dalam mempertingkatkan sistem imun badan sekaligus mengelak penyakit eksema. Kebanyakan penyakit kronik seperti masalah hipertensi dan masalah kardiovaskular adalah berpunca daripada kegagalan sistem badan yang tidak disiram. Sidang saksi Dewan Permisi. Bunga ini bunga palsu. Namun semangat saya tidaklah palsu. Dengan niat menyampaikan ilmu boleh disemai dalam palsu, membuahkan hasil beribu-ribu, mendapat keuntungan seperti madu, serta risiko sebagai penunggu. Bukan jin, bukannya hantu, tetapi mengganggu seperti kutu, membuatkan saya tergaru-garu. Jika kita lihat kini, semakin ramai rakyat Malaysia menjadi penghisap rokok yang dianggap boleh menghilangkan stres, yakni tekanan. Mengapa sukar untuk menghilangkan tabiat ini? Mengapa sukar untuk mengurangkan ketagihan nikotin? Alhamdulillah, kini sudah ramai pihak kerajaan mula membuka mata lantas mengadakan berbagai kempen tak nak merokok. Rokok, no, no, no. Mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Februari 2009 menganjurkan kempen berhenti merokok. Dan siapa sangka kempen tersebut berjaya meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap bahaya merokok. Mari kita tinjau aktiviti yang telah disediakan. Pertama, kuatline sedia ada di Pusat Racun Negara USM. Kedua, pelancaran hotline bagi perokok mendapatkan nasihat untuk menghilangkan tabiat berokok. Ketiga, jumlah klinik berhenti merokok kerajaan ditambah kepada 200 pada tahun 2010 daripada 169 pada tahun 2009. Pahatlah semua kata-kata Datuk Dr. Muhammad Rosli Sahaluddin. Ingatlah kita semua, ketika panas mesti berpayung, ketika hujan mesti berteduh, ketika gelap mesti bersuluh, ketika melenggang mesti berkawan. Ingatlah semua, sediakan payung sebelum hujan. Sidang Dewan yang budiman. Sebelum kata menguji bicara, sebelum langkah mengundur pergi, ingin saya simpulkan pidato saya pada hari yang indah ini. Di sini ingin saya tegaskan, jagalah kesihatan diri dengan amalan gaya hidup yang telah dinyatakan. Sesungguhnya mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Generasi bijak bestari Sri Kandi mengundur diri.